Mana Syaril ni? Kata nak hantar rumah. Dah buat rumah tu. Waalaikumsalam, Syaril. Han banyak buat salah. Minta maaf cepat. Syaril, maafkanlah saya, Syaril. Sepanjang kita ke udara, saya banyak buat kesilapan. Tak apa, maafkanlah saya. Selamat Raya Fazli. Selamat Raya juga kepada semua para penonton sekalian. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Suara Kita, Hak Kita. Ada yang tunggu 9.30. Kita nak beritahu baliklah. Selepas Raya, kita bersiaran seperti biasa, 9.05 minit malam. Ya, 9.05 minit malam. Sedar tak sedar kita hari ini dah masuk 11 Syawal, 1430 Hijriah. Maksud dia dah pun 11 hari kita beraya. Saya pasti hari Sabtu dan juga hari Ahad yang minggu lepas penuh apa nama kata orang tu open house. Rumah-rumah terbuka. Bulan puasa ni, bulan raya ni sebenarnya, Syawal ni sebenarnya. Syawal ni sebenarnya baguslah, dia boleh kata orang tu menjimatkan kewangan kita. Ya ke? Betul. Sebab apa? Ada kawan saya Syawal ni lagi banyak duit habis. Nak open house sebagai. Kan itu yang orang yang buat open house. Ini orang yang kita pergi open house tu. Sabtu dan Ahad tak payah nak masak kan. Pagi, tengah hari, petang, malam penuh, full book open house. Inilah orangnya. Tak jumpa kita. Apa dia? Tak jumpa kita ke open house? Itulah, seorang pun tak beritahu kita kan. Patut ada ketupat rendang, tak ada pun kat sini. Macam mana penerbit ni? Penerbit lah. Kedekut dari ni. Okey, baik. Suara Kita, Hak Kita, edisi khas raya, episod ke-56. Tak silap saya, 56. Okey, kita akan bersiaran pada hari ini membawakan tajuk Pokai Selepas Raya. Kalau anda salah seorang daripadanya, kita doakan bukanlah. Tapi kalau anda terus setia bersama kami, insya-Allah kita ada banyak tips nak gunakan ni, nak berikan kepada anda tatkala kita ni, kita tak nak cakap lah kan, tapi kalau apa orang kata, kalau yang punya diri tu dia tahulah. Kan, siapa makan cili dia. Nak cakap tu tadi lupa. Apa ni? Okey, Syaril, sebenarnya betul juga kita pokai selepas raya sebelum raya, kalau kita sebagai orang dewasa poket kita yang penuh. Kan? Sebelum raya lah, poket kita penuh. Selepas raya, poket kanak-kanak yang penuh. Terbalik pula. Sebab tu orang kata kan, janganlah kita sampai satu tahap terpaksa minta duit raya anak-anak. Pinjam dulu? Anak pinjam duit raya nak isi minyak motor. Janganlah sampai. Sebab apa? Masa bulan puasa, dia orang ni beria-ya. Dia orang nak kata nak berubah lah. Tahun lepas kita raya macam tak meriah. Sofa lama, kapet lama. Apa kata tahun ni kita tukar, kita tiru macam Syaril. Kan? Kapet besar, kapet cantik, sofa besar. Diorang nak macam nak menunjuk lah. Tapi kesan dia lepas raya. Lepas raya dah tak ada duit dah, terpaksa jual balik. Apa kaitan dengan aku? Taklah, ada ujiran awak tu lah. Contohlah. Kan? Baik, tetamu kita pun nampak tengah selfie bagai tu. Okey, tak apa. Tetamu kita jemput khas pada hari ini pakai baju raya. Tetamu kita poket penuh. InsyaAllah kita minta duit raya nanti. Okey, Pokai Selepas Raya kita akan bawakan perbincangannya. Kita manfaatkan ruangan ini. Anda semua boleh telefon kami 0322829062, betul? Betul. Okey, 9062 dan juga Facebook kami. Suara Kita, Hak Kita, nak tanya apa saja soalan, tip-tip kewangan. Sebab kita tak mahulah jangan sampai tahap pokai ini anda memilih alternatif yang salah. Ada yang jumpa alung lah kan. Ada yang mungkin pinjam dengan sesiapa yang tak ditauliahkan. Jadi itu kita tak nak lah. Ada caranya sebenarnya, kalau anda dah tahap terdesak pun ada caranya supaya anda tak pilih alternatif yang salah. Dan ada juga yang ni guna kad kredit. Sebelum raya tak guna kad kredit. Jadi dah akhir hujung-hujung ni terpaksa guna kad kredit. Tapi kalau guna dengan betul tak apalah. Tapi jangan sampai terdesak. Okey, baik. Jom kita nak ke mana? Kita nak berehat seketika sebelum kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia dekat sana tu. Kita berehat seketika. Okey, kembali kita sekali lagi pastinya dalam rancangan Suara Kita, Hak Kita, sebuah rancangan yang pastinya anda ternanti-nantikan. Betul tak? Okey, yang pastinya pada hari ini kita nak membincangkan berkenaan dengan tajuknya Pokai Selepas Raya. Dan seperti mana yang Syaril katakan tadi, mungkin ada di antara kita sebahagian lah daripada kita yang pokai lepas Hari Raya Aidilfitri. Dan ada juga, ini bukannya pengalaman orang lain, tapi kawan saya yang berpuasa 6. Tanya dekat dia, kenapa puasa 6? Yelah, satu sebab puasa 6 tu ialah untuk menambahkan pahala. Satu lagi sebab, bro, aku sebenarnya nak save budget sebab aku punya duit aku dah belanja banyak itu sebelum raya. Itu niat dah salah tu. Siapa kawan tu? Dia tu. Okey, dan Syaril dah ada tetamu dekat studio hari ni. Cantik berbaju hijau, macam sama, memang plan lah dia orang berdua ni nak sama hijau hari ni . Dia kata dia suruh saya pakai baju colour putih sebab suruh jadi macam apa pengapit. Marah orang rumah tu. Orang rumah? Orang kalau lelaki panggil apa? Kalau lelaki panggil apa? Kalau orang rumah biasa perempuan kan? Yang lelaki panggil apa? Orang apa?
Buka hati je Fazli ni. Okey Syaril, sebelum saya nak passing dekat Syaril, saya nak baca sikit boleh tak dekat Facebook? silakan. Okey, Baca jadi banyak puan, pun tak apa. kalau ada soalan nanti saya akan beritahu live puan. Okey, ini datang daripada Hisham Rafaiz. Kata dekat sini, dia kata ini cerita pasal pokai lepas raya lah ni. Sudah terbiasa dengan trend sebelum raya dan selepas raya, tiada istilah pokai. Masing-masing sudah ada pengalaman mengurus kewangan di musim raya. Okey, daripada Encik Arul pula kata dekat sini, nasib baik tiada advance dari company, at least tak ada overspend. Okey, walaupun raya sekali setahun, belum tentu hutang raya dapat settle sebelum next raya. Itulah dia. Sebut sedikit, kejap lagi saya akan bacakan Selain Mela ada dekat sini. Fadli Haikal pun ada, kejap lagi saya akan baca balik. Sebab tetamu kita pun dah tak sabarlah nak bercakap-cakap. Pasal kita cakap kan, dia pun dah ready, bila kat ini nak cakap. Itulah aku tengok jam 12 minit, suara kita dua je. Bagi. Orang pun dah bosan dah. Selamat raya. Terima kasih Fad. Okey. Selamat raya, Fazli. Baik, kita bersama dengan Puan Fiona Tahir, perunding kewangan. Terima kasih Puan sudah bersama kami. Terima kasih Raya ke mana kerana tahun menjemput ni? kita. Tak ada raya di sini saja. Oh, tak balik kampung? Tak. Kata suami orang Kelantan. Kata bajet raya kan. Ini yang betul ni sebenarnya. Okey, jom kita nak bercakap mengenai pasal pokai selepas raya ni. Ada, saya baca dekat blog tu, ayat ni sangat sedih sekali Puan. Sampai satu tahap, Fazli, kita takut nak check statement bank. Sebab takut nak tengok balance, takut menangis. Mungkin kalau kita boleh ceritalah Puan, situasi-situasi boros di hari raya ni yang menyebabkan kita istilahnya pokai. Okey, sebenarnya kan yang pertama sekali kita kena sentiasa fikir yang kita perlu berbelanja mengikut kemampuan. Masalahnya ramai orang yang mengikut nafsu. Betul. Lepas tu mereka suka tengok neighbor atau tengok kawan. Tengok kawan pun beli baju macam ni, dia pun nak ngikut. Neighbor beli macam ni, dia pun nak ngikut. Itu yang jadi masalah yang sebenar-benarnya. Sedangkan ada kawan macam Puan Fiona ni habislah. Dia pakai macam ni, kita tengok macam ni, habis duit kita. Itulah. Jadi sebenarnya kita kena tengok, kalau orang tu berbelanja lebih, kita kena fikir dalam hati kita tak apa. Mungkin orang tu memang dia ada bajet lebih. Mungkin gaji dia lebih. Mungkin dia ada bonus lebih, durian runtuh ke whatever business, separate business yang mereka ada. Jadi kalau kita tengok orang lain yang berbelanja lebih, kita jangan terikut-ikut. Jangan terikut-ikut. Itu yang sebenarnya yang paling penting. Sebab kalau dah pokai tu memang dah nak the damage is done. Pada saya sebenarnya kan, sebagai perunding kewangan, sebenarnya kita kena rancang. Kita kena rancang 3 bulan lagi sebenarnya sebelum raya. Kita dah tahu lagi 3 bulan nak raya ni. So kita dah simpan duit berapa nak kita pakai untuk raya ekstra tu. Itu yang sebenarnya. Contohnya, sepasang suami isteri. Katakanlah gaji suami 3,000, contohlah. Gaji isteri 2,000. Kira elok-elok berapa nak kena bayar kereta, bayar rumah, bayar bil, bayar segala expenses yang memang dah tetap tu. Beberapa yang ekstra tu memang untuk, kadang-kadang kan kita 2-3 bulan sekali memang ada duit untuk beli kasut, untuk beli baju anak-anak, untuk beli ada barang-barang yang bukan keperluan, barang yang kita teringin. Jadi instead of maksudnya barang tu kita beli benda-benda yang lain, kita simpan duit tu. Jadi bila katakanlah dapat save 500 ni, yang kita tak belanjakan masa raya tu, sebelum raya tu kita pakai duit tu. Dia sebenarnya plan tu. Sebelum raya lagi, 3 bulan sebelum raya. Dan masa bulan puasa pun dah plan. Itulah sepatutnya tajuk kita ni kena sebelum raya lah kan. Iyalah. Sekurang-kurangnya penonton yang dengar tu boleh. Tapi itulah sebelum ni kita pernah bawa tajuk ni juga. Tapi itulah bab kata Puan tadi, mudah terikut-ikut. Kadang-kadang kita ni dah betul-betul berjimat, dah betul-betul ikut prosedurnya sebegitulah. Tapi bila balik kampung ni tindakan luar jangka. Alamak, abang aku bagi duit raya RM5, kita pula bagi RM1. Tambah pula dalam sampul raya itu RM3, dah jadi kurang bajet. Kita kadang-kadang mudah terikut, tak ikut kemampuan diri sendiri. Itu senario biasa Puan. Betul juga tu. Tapi itulah, jadi kena buat bajet lah. Katakanlah dah tak sempat kan. Tapi maksudnya kalau dah sekarang ni dah jadi pokai tu, kena cari side income lah. Kena buat bisnes. Okay. Sebab sekarang ni semuanya memang mahal kan. Semua naik harga. Itulah. Tapi seperti yang saya katakan di awal tadi, supaya walaupun kita dalam keadaan pokai, tapi jangan sampai kita terarah kepada alternatif yang salah. Betul. Kalau sampai nak pinjam dengan Along, dengan mereka yang institusi yang tak diiktiraf oleh kerajaan, contohnya. Jadi itu antara ruang-ruang yang salah lah. Jadi betul. kita tak nak sampai ke tahap tu lah Puan. Betul. Memang minta dijauhkanlah. Jangan ya Allah. sampai. Nauzubillah.
macam ada orang pernah beritahu saya dan pada saya itu pun benar. Lebih baik pinjam daripada kawan ataupun saudara mara daripada alung. Kalau alung tu dah memang menjerut diri lah. Lagi teruk sebab nak bayar interest whatever yang dia panggil bunga tu kan. Tak tu tertahan. memang, Tapi itulah dia Puan, kalau kita boleh kongsikan lah, walaupun dah masuk pada fasa pokai lah kita katakan, apa antara alternatif yang mungkin Puan boleh bantu sebagai perunding kewangan supaya mereka ni kat rumah ni, ada cara rupanya. Oh, okey. Saya cuma terfikirlah begini sebab saya tengok ada banyak sekarang ni kan zaman teknologi, ada Facebook, ada Instagram, banyak bisnes, orang yang persendirian buat bisnes. Tapi sekarang ni, since you tanya ni Syahril, I terfikir apa tahu? Sekarang trend orang jual baju pre-love. Baju yang dia dipakai pre-love, P-R-E-L-O-V-E. Pre-love. Pre-love. Ada orang jual handbag Chanel pre-love, jual baju macam-macam brand pre-love. Baju anak-anak pre-love since dah terpokai kan. Jadi mungkinlah kot. Itu waktu tu kan, itu one of the alternative, boleh post balik apa baju yang dah tak perlu nak dipakai lagi. Sebab baju ni kadang-kadang kita pakai sekali atau 2 kali je. Kemudian tahun depan kadang-kadang ada orang yang memang dia tak nak pakai lagi. Kan, tapi sebaik-baiknya boleh juga dipakai balik. Tapi kalau dah terdesak, dah pokai, juallah balik baju tu. Nak buat macam mana? Salah satu caranya Salah kan. satu Ada cara. duit boleh beli balik. Puan, kita ada pemanggil. okey. Ini kita nak tahu siapa ni. Fazli? Okey, jom kita ada pemanggil. Orang Johor. Assalamualaikum, siapa di sana? Aidil. Aidil. Oh ya, Aidil. Aidil. Masuk rumah. Okey, Aidil. Buat perkenalan di mana ni, Aidil? Paling Buntah. Parik Buntah. Oh ya. Ni Kulaan. Tak ada, saya kau. Okey. Apa nak tanya apa ni dekat Puan Fiona ni pasal kewangan ke apa ni? Nak tanya pasal kewangan lah. Tak, kita tanya dia dulu, bajet raya cukup tak? Tanyalah tu. Macam mana? Bajet raya terlebih cukup. Telebih cukup. bagus. Tak payah tanya Mewah tentang lah telebih cukup. Ini untuk orang sikit ni. Mewah dah. Okey, mungkin apa soalan ni? Aidil. Soalan dia apa ni? Bila kita nak uruskan kewangan kalau kita jenis suka guna kad kredit? Macam nak menguruskan kewangan menggunakan kad kredit. Kad kredit. Kerana ni dah lebih ke ni kad kredit penggunaan dah lebih ke apa ni? Penggunaan okey lagi, masih boleh dikawal. Masih terkawal lagi lah. Tapi pendapat lah, satu lagi pendapat. Okey, alright. Kita faham Terima kasih Cik Aidil dari Perak Selamat Raya. Jemput datang rumah mentua dekat Bagan Serai. Okey, insya-Allah boleh bagi nama. Okey, right. Okey, silakan. Tak, aku rasa dia saja telefon nak cakap engkau, Fat. Okey, mengenai pengurusan kad kredit. Fat pernah kata tadi, sampai tahap dah tak ada duit, kad kredit lah alternatifnya. Jadi macam mana, Fat? Okey, tadi kalau saya faham apa soalan Aidil tu, sebenarnya dia kata dia minta nasihat macam mana cara penggunaan kad kredit kan. Cara penggunaan kad kredit adalah yang sebaiknya apabila berapa yang kita pakai, kita harus bayar penuh. Sebelum kena interest. Sebelum kena interest. Sebab kad kredit ni sebenarnya dah memang macam alung. The interest is very high. Contohnya kalau saham amanah, katakanlah boleh bagi pulangan 12% setahun. Kad kredit punya interest saja campur late payment je dah lebih daripada 18% setahun. Jadi benda tu sebenarnya yang memakan duit kita tanpa kita sedari. Lepas tu orang pula suka bayar sikit-sikit. Katakanlah kad kredit dia dah 3-4-5 ribu. Tapi bayar 3-4-500. Jadi lagilah interest tu makin bertambah. Yang sebaiknya memang kalau nak pakai kad kredit, memang berapa yang you pakai, bayar sebanyak yang mungkin seboleh-bolehnya. Tapi ramai kawan-kawan saya kata, mereka lah yang mana merancang keuangan dengan baik. Kalau dia pakai 2,000 terus habis bayar. Tapi itulah dia. Tapi kalau tak semua orang boleh buat macam tu lah. Kan? Tapi biasanya tempoh untuk interest kosong tu berapa lama, Puan? Sebulan Selepas sebulan? Sebulan. Selepas sebulan dah kena interest kan? Betul. Dalam masa 30 hari. Dalam masa 30 hari. Okey. Fazli ada soalan khusus, Fazli. Soalan Okey. Terbatuk-batuk saya. Tadi Puan Fiona ada cerita pasal baju pre-love kan? Inilah baju pre-love saya. Sebenarnya ini baju saya tunang dulu. Saya tunang 3 tahun lepas, saya masih lagi pakai. Nampak tak? Pre-love sangat kan? Nanti kalau hang jual tu, kena jual lah. isteri kata, amboi abang, jual.
Okey, alright. Jom kita tengok dekat Facebook ni. Ini pandangan dulu kejap lagi saya tanya soalan. Okey, daripada Fadli Haikal. Okey, dia kata dekat sini, saya dengan rasminya mengisytiharkan gaji advance tempoh hari sudah habis. Sekian, terima kasih. Dia mengaku ni, dia Tak, mengaku. saya ucapkan tahniah nama betul. Fadli. Bukan Fadli ni Fadli Tahniah Haikal. Fazli, tahniah. Anda hebat. Okey, tapi yang bestnya walaupun dia punya sudah habis, dia punya kewangan sudah habis, dia untuk melansaikan segala hutang. Dia tulis kat sini hutang semua dah bayar. Okeylah tu, Maksudnya baguslah. pokai sikit pun dah tak ada hutang dah. Tak ada hutang lah kan. Itu untuk macam set tepi-tepi, dia punya duit tepi dah habis lah. Dah tak boleh nak enjoy lah, tak boleh pergi karaoke masa raya lah. Macam itulah maksud dia kan. Itu Fazli Fuad tu, bukan Fazli tadi. Okey, sila. Okey, Kak Tim sayang kata dekat sini. Pokai lepas raya bukan perkara luar biasa jika perbelanjaan melebihi kemampuan ataupun kemahuan mengatasi kewarasan. Lebih-lebih lagi dengan situasi sekarang ini yang serba-serbi perlukan duit. Fikir-fikirkanlah, timbang-timbangkanlah katanya. Okey, daripada ini Zamri Yusof kata dekat sini. Istilah pokai lepas raya mungkin normal bagi sesetengah individu. Tetapi bagi saya, jika bijak berbelanja dan merancang perbelanjaan, pokai boleh dielakkan. Berbelanja mengikut kemampuan dan kawan nafsu. Ya, nafsu itu yang paling penting. Di sisi dekat penerbit kita tu. Faiz Syauqi nama dia. Okey, Puan, ini soalan dia. Get ready Soalan ni mencabar, Puan. Saya kalau dapat soalan ni memang saya tak boleh tidur malam ni, Puan. Okey, daripada Zlan Mela kata dekat sini soalannya. Di mana silapnya hingga pokai? Gaji rendah atau barang mahal atau tak tahu nak berjimat? Itu soalannya. Gaji rendah atau barang mahal atau tak tahu berjimat? Tak tahu berjimat. Kategori mana? Mana satu tu sebenarnya? Okay. Kalau jawab SPM tu kan ada all of the above kan. Kesemua yang di atas. Okey, kalau soalan objektif? Kalau soalan objektif, pilih A dan B. Gaji rendah, barang tu semakin mahal. Betul lah dua-dua tu. Dua-dua betul. Pasal itu saya sekarang ni tengok ramai orang yang mereka makan gaji tapi mereka ada side income. Even sekarang ni student pun tahu. I respect mereka, I admire mereka, student college, UiTM ke mana-mana university. Mereka dah start ada bisnes dalam Instagram. Mereka mengikuti banyak seminar-seminar Dr. Azizan Osman yang mengajar bagaimana untuk menjadi usahawan. Maksudnya tak mengganggu waktu kerja pun langsung. Sebab dah memang gaji rendah, tekanan ekonomi lagi dengan segala barang semua dah naik harga. Semua orang mengeluh pasal GST, macam-macam lah kan dengan ekonomi kita lah. Jadi tak nak cakap banyak pasal ekonomi. Jadi begitulah sebenarnya kita yang kena mencari alternatif. Kita lah yang kena mengubah nasib diri kita. Kalau kita duduk marah-marah pun tak ada kesan juga. Better kita sendiri yang cuba usahakan itu. Saya jengah-jengah dekat blog ni, Puan. Ada satu tulisannya mengenai tip diet perbelanjaan. Fazli, diet bukan diet badan je. Diet perbelanjaan. Katanya rekodkan penggunaan wang, membabitkan pengaliran wang masuk dan keluar, itu biasa. Cuma saya tertarik, dia kata kalau kita dah terlampau terdesak, tak ada duit, kurangkan penggunaan telefon bimbit, kurangkan aktiviti riadah, jimatkan penggunaan tenaga elektrik. Mungkin ini alternatif juga untuk jimat, Puan. Sebenarnya banyak cara nak jimat tau. Salah satu cara nak jimat bila masa bazar Ramadan, masa bulan Ramadan sebenarnya dah boleh jimat. Masa bulan Ramadan saya sendiri terfikir, of course saya memang menggalakkan semua orang kena tulis setiap apa yang dibelanjakan. Nak pergi bazar Ramadan pun dah decide nak beli apa sebenarnya. Dah tahu apa. Maknanya jangan beli lain lagi daripada tu. Once dah dapat, jalan je terus balik. Kalau tak nafsu kan, tengah lapar lagi pula nafsu tu naik. Dan kemudian masa nak raya pun macam tu. Dah kena tulis. Nak beli baju raya, berapa harga baju raya anak, berapa kasut, berapa duit raya, bajet dia berapa. Semua tu kena dituliskan sebenarnya. Dan you work, you spend accordingly to your budget. Yang itu yang sepatutnya. Jadi okey, balik semula kepada tadi, salah satu tu masa bulan Ramadan, saya sendiri rasa bulan Ramadan saya banyak jimat duit. Sebab selalunya kita breakfast, lepas tu kita lunch, lepas tu kita dinner, lepas tu kita selalu suka dinner kat luar kadang-kadang. Okey, Puan cakap tiga kan. Biasa kita buka puasa, cover balik breakfast, lunch. Itulah sebenarnya kalau kita kembali kepada sunnah yang sebenarnya kan. Waktu sahur tu kita amalkan susu kambing, kurma 3 biji ataupun makan makanan ringan. Lepas tu dah save duit. Maknanya breakfast tak macam kat gerai nasi mamak, dah save kat situ. Lunch dah tak ada, save lagi. Lepas tu dinner pula kita dah tak dinner bermewah-mewah
mewah atau makan kat luar. Kita dinner lah dengan anak-anak, lebih sunnah. Itulah waktu yang kita bersama dengan keluarga, lepas tu nak pergi tarawih segalanya. Kita kembalilah kepada sunnah. Lagipun sebenarnya nak cakap pasal raya pun, raya tu pun sebenarnya yang jadi lebih belanja ni because ada raya pertama, kedua, ketiga, empat, kelima, keenam, ketujuh, lepas tu ada open house tu nak pakai baju banyak-banyak tu. Sedangkan kalau dari segi Islam, kita raya hari yang pertama tu saja yang disunatkan untuk memakai pakaian baru, kan? Itu yang sebenarnya. Jadi kembali kepada apa lagi cara-cara dia, kuih raya. Kuih raya boleh buat sendiri. Lepas tu some people diorang pun ada beritahu I tips yang siapa balik kampung lambat tu kan, dekat jalan Tugu Abdul Rahman tu, diorang lelong kuih raya. Lepas tu dekat lagi yang ketiga, masa nak membeli persiapan raya ni, tunggu bila ada sale. Katakanlah lagi 3 bulan lagi nak raya, tapi kebetulan ada sale 80%, 70%, masa itulah kita membeli. Dan lagi satu, I suka, tak tahu kenapa saya cakap pasal Instagram, tapi that is the in trend sekarang ni. Dalam Instagram pun, banyak baju dia lebih murah, compare dengan yang ada baju-baju di butik-butik yang lain. Sekarang ni banyak pilihan competition, jadi banyak baju yang kita berbelanja mengikut bajet kita lah yang sebenarnya. Banyak lagi tips lah sebenarnya. Banyak lah kan? Baik, kita ada pemanggil pun dah lama tunggu. Okey. Siapa Fazli? Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kita bersama dengan siapa ya? Haji Samsudin. Haji Samsudin. Selamat Hari Raya Haji Samsudin. Selamat Raya. Begitu juga kepada jurucara dan panel-panel yang ada di situ. Ya, terima kasih. Okey. Saya nak bagi tip jugalah. Kami mengalu-alukan Haji, silakan. Macam kata panel tadi. Puan Fiona. Pertama sekali, rancangan itu adalah sebahagian daripada kejayaan. Itu paling kan? Betul. Kalau tak ada rancang, bahagian daripada kejayaan. Apa juga kita rancang. Yang kedua, jangan ikut sedang hati orang. Kita selalu ikut hati orang. Hati kita tak mampu. Ini satu. Sukat diri kita. Mana mampu. Ini konsep. Yang kedua, kredit kad. Boleh pakai kredit kad. Tapi dia ada limit. Gaji 2,000, kredit kad 500. Sudah, itu je. Ini tidak. Gaji 2,000. Kredit kad 5,000 lebih. Ini yang anak saya sendiri pun saya nasihatkan. Kita ada limit pembelanjaan. Yang kedua, jangan duk promosi hotel. Satu orang RM34 kepala, hentikan. Bukan kita nak makan 200 lauk tu. Kita buat di rumah kita, habis cerita. Ini dia. Tapi satu, kita kena bersedia 3 bulan sebelum raya. Betul. Sama macam Prof. Fiona cakap tadi. Ini dia. Yang salahnya bukan orang lain. Kita yang salah diri kita. Betul, Ji. Ini dia. Kita kena buat checklist. Macam kata depan tu. Baik. Checklist. Very important. Jimat itu tangga kerajayaan. Ini lagi satu. Pokai lepas raya. Sebenarnya, minta maaf lah ya. Patut tip-tip ini dikeluarkan sebelum hari raya. Jadi supaya orang lain tak ada pakai. Lain kali keluarkan tip itu. Sebelum raya kita dah cakap, orang tak nak dengar, nak beli barang. Kalau orang tak nak dengar, itu bab kita habis dah. Aduh. Itu pendapat saya. Okey. Baik. Saya kata rancangan tu penting. Betul. Terima kasih banyak, Haji. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Okey, betul lah, Haji. Kalau semua macam Haji ni, tak ada istilah pokai. Tak ada pokai. Maksudnya, kita tukar pokai jadi lebat selepas raya. Okey. Baik, satu lagi kalau kita boleh kongsikan cara untuk tambah pendapatan. Saya lebih gemar untuk lebih terarah kepada pelaburan. Sebab mungkin ramai yang tak suka pelaburan, katanya takut rugilah, lambat dapat dividen atau bonus lah. Mungkin Puan orang yang terlibat secara langsung dalam bidang pelaburan juga. Mungkin apa saranan Puan? Ya, sebagai perunding keuangan yang bertauliah kan, saya memang sentiasa advise my investors, orang ramai supaya merancang keuangan. Contohnya, kena ada banyak tabung tau. Betul. Ni katakanlah RM500 sebulan tabung untuk retire 55 tahun. Lepas tu RM100 sebulan ni contohlah. RM100 sebulan untuk tabung pendidikan anak yang seorang ni. Lepas tu lagi RM100 untuk maybe untuk pergi haji. Lagi RM100 sebulan
Maksudnya ada beberapa. Jadi bila nak raya pun, bila kita dah biasa merancang kan, pasal itu sebelum raya beberapa bulan tu pun kita dah tahu raya bulan berapa, kita dah start mengira dah berapa kita perlukan duit ekstra. Jadi kita dah siang-siang buat bajet kita. Cuma itulah, cuma kadang-kadang masyarakat kita kan lebih, mereka satu tidak celik merancang kewangan, yang kedua memang boros, suka mengikut-ngikut orang tu dah ada dalam diri, yang ketiga suka terjebak dengan skim cepat kaya. Itulah. Dia beza skim cepat kaya dengan pelaburan. Kadang-kadang kita masuk skim cepat kaya tapi kita cakap itu pelaburan dan kita pun tertipu dan kita rugi. Itu yang menyebabkan orang ramai tak nak. Macam mana kita nak bezakan, Puan? Nak bezakan, sebenarnya kita boleh katakanlah sesiapa yang approach kita, dia kata company untung tinggi cepat lah contohnya. Itu memang dah untung tinggi cepat berhad. Kata menawarkan 10 ke 15% setiap 3 bulan. Sepatutnya kalau selalunya skim cepat kaya ni pulangan dia memang menjangkaui akal lah, memang tak logik lah, memang terlalu tinggi, dan dia kata garanti setiap 3 bulan diberi pulangan atau setiap 6 bulan ataupun dia kata setahun tapi garanti, of which sebenarnya apa pun pelaburan macam property, gold, unit trust, saham amanah, stock market pun saham tak boleh garanti sebenarnya. Jadi kalau kita dah tengok, kita harus ada perasaan was-was. Pergi dekat Security Commission punya website dan kita check, ataupun boleh telefon Bank Negara. Berdaftar ke tak? Yes, berdaftar ke tidak, semuanya ada dalam website. Dekat Bank Negara punya website dan Security Commission ada tulis apa nama company-company syarikat yang telah di-ban, yang telah memang disahkan haram. Nak tambah pendapatan pun kenalah bijak, jangan sampai tertipu. Itu yang penting. Puan, akhir sekali mungkin apa nasihat Puan lah kepada semua ibu bapa di luar sana yang mungkin ada anak ramai ke nak sekolah yang dalam keadaan terdesak, tips-tips penting lah untuk kita jimat cermat akhirnya, Puan. Okey, tips-tips yang pentingnya ialah macam contohnya, macam saya katakan tadi, kalau ibu-ibu tu ada masa buat kuih kat rumah, buatlah sendiri, ataupun nak beli baju yang cantik-cantik, bidding tu kan mahal-mahal. Sebenarnya bidding tu kalau rajin boleh jahit sendiri. Betul, itu cara nak jimat. Dan kemudian masak di rumah, kurangkan makan di luar. Lepas tu suami isteri berkomunikasi, beritahu sayang bajet I berapa, bajet isteri berapa. Jadi kena ada communication. Kalau tak, bila tak ada komunikasi, jadi itu yang jadi payah tu, jadi bajet semua lari kan. Isteri tak faham, isteri ingat suami ada banyak bajet kan. Betul. Dan isteri pun kena memahami dan beritahulah anak-anak, mungkin tahun ni kita kurang ini ke, kena beritahu supaya mereka faham. Dan juga kalau siapa yang pandai berniagalah, buatlah part time apa-apa pun bisnes. Sampai kawan saya pun cakap dia kerja tapi dia boleh berniaga kuih. Dia dapat 1,000 lebih sebulan. Banyak cara sebenarnya kalau kita nak menambahkan pendapatan. Dan yang penting juga kena pandai menabung. Memang tanamkan dalam diri kita adalah masyarakat yang baru, celik menabung. Itu yang penting. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan sudi bersama kami hari ini. Selamat Raya sekali lagi. Selamat Raya Syahril. Duit Raya 2 sampul dekat Fazli. Okey, baik. Itu dia seperti yang Puan katakan tadi, berterus terang, itu saya petik, itu yang paling penting. Kena bagi tahu isteri, kena bagi tahu anak. Jangan isteri pula beli barang banyak kata, sebab aku banyak duit. Sebab aku pula beli barang, tak apa, bini aku ada duit. Rupanya dua-dua pokai. Anak pula minta duit, abah dah tak ada duit. Aduh, si anak kena marah Fazli. Okey, terima kasih Syaril dan juga Puan Fiona. Okey, jadi betul apa yang diperkatakan oleh Puan Fiona tadi, anda kena kata orang tu rekodkan penggunaan wang anda tu, rekod masuk, duit masuk, duit keluar, kena rekodkan. Yang pastinya saya ada tips untuk anda, 100%. Contohnya 50% untuk komitmen, 20% untuk anda menyimpan, 20% untuk kecemasan dan 10% untuk diberikan kepada ibu dan juga ayah kita untuk berkat, bukan untuk apa. Okey, kejap lagi akan ada satu segmen hemat dan jimat. Ini cerita pasal penjagaan rambut. Mesti kalau dah pokai tu macam rambut macam dah tak ada dah. Kena tengok lepas ni. Tapi sekarang ni apa kata kita berehat seketika. Kesian abang.
Masalah rambut gugur atau rambut nipis semestinya satu masalah besar tidak kira kepada lelaki atau wanita. Ianya berpunca dari faktor pemakanan yang tidak betul, penjagaan rambut yang salah, produk rambut yang mengandungi bahan kimia berlebihan, cuaca tidak menentu, stres dan banyak faktor lain. Jika ke pusat rawatan rambut profesional, sudah tentu kita terpaksa mengeluarkan kos yang banyak untuk mengatasi masalah ini. Apa kata anda cuba kaedah mudah untuk melebatkan rambut kerana ia bukan sahaja efektif, sihat dan selamat, yang paling penting hemat dan jimat. Ambil 2 atau 3 helai daun dan potong kepada 2 bahagian. Perah gel yang terkandung di dalam daun tersebut dan sapukan pada kulit kepala dan juga rambut. Biarkan selama setengah jam. Bilas dengan air sederhana suam. Lakukan sekali atau 2 kali dalam masa seminggu untuk mendapatkan rambut sihat dan lebat. Mengambil 1 sudu jus daun lidah buaya setiap hari ketika perut kosong juga mampu membantu melebatkan rambut. Cara kedua pula dengan menggunakan kulit oren. Kupas kulit buah oren dan tumbuk sehingga lumat. Sapu rata di atas rambut dan kulit kepala. Biarkan selama 15 hingga 20 minit dan cuci sehingga bersih. Lakukan sekurang-kurangnya sekali dalam masa seminggu untuk pertumbuhan rambut pada kulit kepala. Cara seterusnya jikalau anda ingin melebatkan rambut dengan menggunakan telur. Pecahkan 2 biji telur dan kacau hingga sebati. Sapu adunan telur ke atas rambut yang sedia basah. Biarkan selama 10 hingga 15 minit. Cuci rambut dengan air sederhana panas dengan syampu yang sesuai untuk kulit kepala agar bau hanyir telur tidak melekat. Cuba lakukan kaedah mudah ini sekali seminggu untuk mendapatkan hasil rambut tebal yang lebih cepat. Cara seterusnya dengan menggunakan buah avokado. Lumatkan isi buah avokado bersama pisang dan gaul hingga rata. Kemudian sapukan campuran 2 buah ini ke atas kulit kepala beserta urutan ringan. Biarkan ia mengering selama setengah jam agar khasiat kedua-dua buah ini meresap masuk ke dalam kulit kepala. Cuci rambut dengan air suam. Rambut anda akan kelihatan lebih tebal dan sihat selepas dikeringkan. Cara kelima ialah menggunakan daun inai. Ambil beberapa helai daun inai dan kisar bersama sedikit air. Kisar sehingga ia menjadi seakan pes dan biarkan selama beberapa jam. Gunakan pes tersebut ke atas kulit kepala dan perap rambut dengan topi mandian selama 3 jam. Cuci rambut dengan air sehingga bersih bersama perapi rambut. Amalkan sebanyak 2 kali seminggu untuk menggiatkan lagi pertumbuhan rambut. Cara yang terakhir sekali ialah menggunakan minyak kelapa. Panaskan minyak kelapa dan urut kulit kepala menggunakan minyak kelapa tersebut dengan hujung jari. Lakukan urutan membulat dan tidak terlalu kuat tekanannya. Setelah itu, lindungi rambut dengan tuala tebal yang sudah direndam air panas. Biarkan ia selama setengah jam dan cuci dengan menggunakan syampu. Ulangi kaedah ini sekurang-kurangnya sekali seminggu untuk memberikan kesan rambut yang lebih tebal dan panjang secepat mungkin. Untuk lebih jimat, anda boleh buat minyak kelapa sendiri di rumah. Oh, okay. Alhamdulillah, lepas tadi mengamalkan tips penjagaan rambut tadi, saya rasa dah okey lah untuk saya ni. Weh, jangan. Lepas-lepas lagi, okey. Amboi, kamera tak pernah sampai sini. Oh, ini nampak? Saya nak fokus kat atas kepala ni. Jauh-jauh sikit, okey. Okey, alhamdulillah hemat dan jimat telah pun selesai. Kita ada satu lagi segmen iaitu Tanya Pakar. Kali ni Tanya Pakar kita nak. Dia macam nak panggil orang apa pasal ni? Senang. Oh, senang. Kan macam sebab orang ramai dah tahu mak. Asyik korang tahu mak aku je. Hari ni Tanya Pakar Sakinah lagi ke? Tak. Bukan Syarifah Sakinah. Kawan dia. Sama je. Kawan dia juga. Okey. Badan sedap badan dia. Kalah saya. Segan saya itu pergi jumpa dia. Saya lagilah. Saya pula. Okey, jom. Ada masa dah. Okey, sebenarnya segmen Tanya Pakar ni kita nak bercerita berkenaan dengan yelah kita lepas kita makan yang banyak musim perayaan ini, raya pertama dah makan macam-macam, raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Jadi seminggu lepas raya kita rasakan macam badan kita ni alamak, sebelum puasa hari tu badan aku maintain, masa puasa pun maintain kan, tapi lepas raya ni nampak macam dah naik. Jadi macam mana caranya untuk kita menurunkan kembali berat badan kita menjadi normal? Kena tengok segmen Tanya Pakar bersama dengan Hanisah Syahril. Saya kena tengok ni sebab ada yang komen dekat Instagram saya, nampak lemak di situ. Oh my god.
Okay. Tak. Roll Lemak sebab. tu, salam lebaran, salam lebaran. Roll video. Hai, Assalamualaikum dan juga salam satu Malaysia kepada anda semua penonton setia Suara Kita Hak Kita. Tengok Afad sedang bersenam ni bukan sebab apa, sebab ialah hari tu masa bulan puasa, hari tu sebulan tak makan kan. Jadi masa raya ni lah ambil kesempatan bantai makan macam-macam. Makan ketupat, makan rendang, makan nasi Arab, nasi minyak, macam-macam makan. Jadi sekarang ni berat badan dah naik. Saya pasti anda pun sama kan. Bukan setakat Fazli seorang kan, anda pun sama kan. Berat badan dah naik kan. Tak perlu risau selain daripada anda pergi gym macam ni. Kan. Dekat segmen Suara Kita Kita, segmen Tanya Pakar hari ni, saya nak kenalkan anda dengan salah seorang instruktor gym. Dia ni memang pandai lah bab pemakanan, bab nak jaga badan, semuanya bagi dekat dia. Nak tahu? Dah kenalah bersama dengan Fazli sampai akhir segmen ini. Okey? Tengok saya baru workout lebih kurang dalam 5 minit dah berpeluh macam ni. Bayangkan kalau saya workout 1 jam, 2 jam, saya rasa badan yang berlemak macam ni boleh kurus kot. Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, saya nak kenalkan anda dengan Hanisa Syaril yang merupakan personal trainer dekat gym ni lah. Gym ni konsep dia sebenarnya konsep gudang tau. Dan untuk pengetahuan anda juga, konsep gym dalam gudang ni merupakan dekat Malaysia ada 2. Yes. Ada 2 saja. Yang pertama dekat mana? Dekat Ipoh. Dekat Ipoh Perak, dan ini di USJ yang kedua. Jadi untuk anda yang berada di Lembah Kelang tu boleh nak datang sini. Okey, Anissa. Ini kita nak cerita pasal pemakanan ni. Tadi saya cakap tadi masa mula-mula tadi, saya bukan saya saja, malahan orang di luar sana pun masa bulan puasa hari tu tak makan. 30 hari tak makan siang kan. Jadi bulan masa raya ni diorang ni balas dendam. Diorang makan macam-macam, tambah-tambah lagi juada memang sedap lah kan. Yeah. Ketupat, rendang apa semua kan. Jadi diorang akan merungut berat badan diorang naik. Jadi mungkin Anissa boleh kongsikan kepada penonton di rumah, apakah makanan-makanan sebenarnya yang boleh menambahkan lemak ke, tambah gula ke dalam badan kita ni? I rasa semua orang dah tahu yang pemakanan yang tak seimbang macam nasi lemak semua patut dielakkan dalam hari yang biasa. So lepas raya ni kalau boleh kita kita avoidkan daripada makan-makan benda-benda macam tu, sebab raya kan penuh dengan lemak, minyak, gula, kuih raya semua kan. So macam kalau boleh after raya ni kita detox. Macam mana kita detox? Kita makan lebih sayur-sayuran yang hijau. Lepas tu kita avoid daripada minuman yang bergula. Boleh tapi kita kurangkan. So sama juga dengan lemak dengan minyak semualah. Betul lah. Cerita pasal lemak apa semua tu. Okeylah, selain daripada kita nak jaga berat badan kita kan. Kita macam Hanisa cakap tadi, kita perlu jaga pemakanan kita. Macam lepas raya ni kalau pergi gym ni okey tak? Boleh turun tak berat badan kita? Boleh, tapi itu bergantung kepada berapa banyak makan waktu raya. Sebab macam saya hari pertama je saya makan macam sayur lodeh, rendang, ketupat, tapi lemang semua saya avoid. Sebab saya tahu perut akan meletup. Which is betul, sebab saya mesti setengah hari dalam toilet. Oh iya ke? Sebab makan lemak? Yes. Oh, macam tu. So tak berani usik. Memang tak berani usik. So macam first day tu 3 kali je. Dah makan rendang dah tahu, dah pening, dah sakit perut, stop. Okay. So the next day tu bila I beli broccoli, I beli sayur bayam, baby spinach. Dengan tu semua I blend together dengan kiwi hijau, dengan kiwi kuning. And then pergi pharmacy beli superfood, blend together, letak ais dengan air sikit, detox untuk sehari. Jadi anda dekat luar sana tu pun boleh cuba macam Anissa buat tu lah. Sebab tak ramai suka makan sayur kan. Betul. Boleh minum kalau tak makan. Betul. Okey Anissa, ini nak tanya lagi dari segi pemakanan jugalah. Macam saya cakap tadi, kalau orang di bulan puasa hari tu siang tak boleh makan, malam je boleh makan. Right. Tapi ini kita dah lepas raya ni 24 jam boleh makan, tak kisahlah nak makan apa, kecuali kalau puasa 6 lah kan. Okey, macam mana pula dari segi jadual pemakanan? Jadual pemakanan bergantung pada individu. Kita bangun pukul berapa? Yang best kita bangun makan 15 minit lepas tu. Daripada bila dah bangun tu terus minum air, secawan air, letak lemon, and then pergi toilet. Lepas pergi toilet baru makan. Makan pada waktu pagi kena high in protein. Sebab that's when your liver detoxification occurs. So the first 30 gram protein in the morning is when your liver uses it untuk detox.
badan. Okey, alright. Tapi yang paling penting sekali kalau anda nak berdiet pun, breakfast kena ambil, betul eh? Yes, untuk startkan metabolik kita. Ya. Sebab ada juga yang nak diet ni tak pandai nak diet. Dia tak makan breakfast. Tak makan breakfast. Ya. Dia makan lunch je. Ya. Itu silap. Silap Ya. besar tu. Silap. Kalau anda nak badan macam Anissa, jangan buat macam tu. Okey, Anissa, saya tengok awak punya badan memang cantik. Dah lama dah untuk workout gym ni? 2 tahun. 2 tahun, Konsisten macam 5-6 hari seminggu. Macam tu, lepas tu seminggu rest 1-2 hari. So dah dekat 2 tahun lah, baru setahun setengah macam tu lah. Okey, Anissa, awak ni saya tengok memang yalah macam saya cakap tadi lah, tubuh yang langsing, ada shape ni semua kan, ada muscle semua. Hard work. Hard work kan. Okey, jadi mungkin boleh bagi tips dekat penonton di rumah tu macam mana nak jadi macam Anissa, dan Anissa juga boleh kongsikan apakah yang Anissa buat dari segi contoh pemakanan Anissa ke apa tu. Okey, saya workout dalam 5-6 kali seminggu, tapi tak semestinya semua orang kena buat macam tu. Yang paling penting jaga makan, sebab pemakanan 80%, workout 20%. So kalau kita tak berapa agresif atau konsisten workout, kita masih boleh turunkan berat badan, tapi jaga pemakanan lah, pemakanan yang seimbang. Kalau nak workout dekat rumah boleh, tapi kalau boleh macam konsisten, bukan kardio sahaja. Separuh orang, ramai orang selalu fikir kardio sahaja yang paling penting. Silap. Sebab you kena cuba angkat berat, you kena buat benda-benda yang lain daripada kardio untuk dapat badan yang tun. Ya. Okey, Anissa. Okey, contohlah kalau penonton dekat rumah sana tu nak bersama dengan Anissa, kiranya nak jadikan Anissa ni sebagai personal trainer dia orang lah kan. Macam mana caranya? Dia orang datang sini ke atau macam mana? Boleh contact through Instagram. Saya punya Instagram ID is HNSHSHRL, atau just search Hanisa Syaril. And then dekat situ ada email you can drop me your contact and your interest. Dan macam tu, after that I will reply you. InsyaAllah dapat contact after that. Dan untuk hari ni apa dapat free? Percuma saja daripada Anissa. Okey, alright. Saya sebenarnya macam kita tanya juga kan, adakah senaman tu perlu menggunakan mesin-mesin macam ni ke, ataupun ada macam tak payah guna mesin, dekat rumah pun boleh workout? Dekat rumah pun boleh, tapi take note, like I said before, you kena angkat berat untuk dapatkan badan yang lebih definisi. Bagi orang. Anissa boleh tunjuk dekat saya tak? Boleh. Okey, untuk jadi guna barang-barang kat rumah. Okey, jadi untuk mengakhiri segmen Tanya Pakar hari ini, jom kita bersama dengan Anissa kembali cara macam mana dia nak workout tanpa menggunakan mesin-mesin yang ada dekat sini. Hai semua. So tadi Fat dah cakap yang kalau kita orang tak datang gym, boleh buat beberapa exercise yang kita boleh buat kat rumah. Tapi dekat rumah pastikan ada yoga mat untuk protect kita punya back yang belakang kat bawah, dengan ada bangku. Bangku boleh guna bangku yang rendah atau apa-apa yang stabil. So kalau ada apa-apa pergerakan, tak terjatuh. So I akan tunjuk you workout yang boleh buat kat rumah. Kita mulakan dengan kaki dulu. Kalau dekat rumah, kita pergi jogging dulu dalam 15 minit, 20 minit untuk panaskan badan supaya badan kita tak shock. So kita mulakan dengan kaki punya workout dulu. Guna bangku. Duduk dalam plank macam ni. Ni untuk bontot atau kaki. Kita naikkan macam ni. Dalam 12 kali. Nafas keluar bila naik ke atas. 12 kali each side. Kalau kita nak buat squat pula, squat yang guna bangku pun boleh juga. Guna bangku yang rendah. So kita guna, letak tangan dekat dada. Kita squat. Duduk. Naik, kita squeeze. Turun, duduk. Duduk, jangan duduk cuma duduk touch sekejap saja. Kita punya lutut mesti atas kita punya tumit. Dia tak lepas tumit kita. Buat 12 kali untuk 4 set. Sebab kita hanya guna berat badan. Sekarang, kalau kita rasa macam nak buat dada untuk tonkan lagi tempat tu, kita boleh buat push-up. Push-up ada banyak variation. Contohnya, untuk orang yang baru mula, kita letak atas lutut, so lutut atas lantai. Rapatkan, jangan macam ni untuk jaga belakang kita. Tangan letak sebesar shoulder, jangan lagi lebar. Ni untuk close grip, untuk tricep dan dada. Turun.
ke lantai, naik. Turun perlahan, naik laju. Turun perlahan, naik laju, 12 kali 4 set. Ni yang paling I rasa ramai yang nak, especially perempuan dengan lelaki yang macam, oh, I dah boncit. I dah juga makan tapi perut I boncit juga. So kita boleh buat ni kat rumah, lepas cardio. Tapi untuk dapat abs, kena ingat yang kita orang kena jaga makan. For example, kita punya karbo macam nasi, kita boleh kurangkan. Atau untuk orang yang betul nak lose fat, kita tarik karbo daripada diet, makan high protein dengan high veggie. Veggie sayur-sayuran yang hijau sahajalah. So, I akan tunjuk a few of the abs workout. Okay, so macam saya cakap tadi, kita akan buat senaman untuk bahagian perut kita, iaitu core kita yang consist of yang depan dan juga yang belakang. Saya akan bagi contoh 4 exercise yang kita akan buat untuk 1 set. Complete 1 set, repeat untuk 4 set. So tadi ada 4 exercise kan? A1, 2, 3 and 4. Kita buat A1 sampai 4. Baru kita orang rest 1 minit. Buat untuk 4 kali. So ya, I dah tunjukkan untuk kaki. Tadi kita buat untuk bontot dan squat. Dan yang tadi abs dan push up. So ya, thank you. Macam okey. Nak tumbuh cantik macam tadi ke? Okey, dapat tak simple. Wah lama. Okey, Anissa Syaril, terima kasihlah kepada anda semua. Kepada anda semua. Kepada Anissa lah Anissa tunjukkan kepada kita cara-cara bersenam dan juga pemakanan-pemakanan yang harus anda ambil untuk anda jaga berat badan anda itu. Yalah, itu bukan untuk wanita saja, untuk lelaki pun samalah kan. Jaga makanan. Tapi saya memang cadangkanlah agar anda pergi ke gym The Tree House. Sekejap, saya kena pergi tengok balik. Kenapa? Gym dekat USJ Subang. Sebab apa? Dekat sana dia berkonsepkan gudang. Dalam masa yang sama, kalau kita lihatkan gym pusat-pusat kesihatan yang sekarang ini yang biasanya kita pergi ada power-dingin dan sebagainya. Tapi kalau pergi ke sana, kita tak payah nak stretching dulu. Biasanya kalau biasa pergi gym tak? Jarang lah. Pernah lah tapi jarang. Okey, kalau biasa pergi gym kalau kita nak pergi gym biasanya kita nak bersenam, kita harus macam keluarkan kita punya peluh-peluh sikit. Kita harus macam naik basikal ke apa kan. Dekat sana tak payah sebab kadang gudang yang dia punya macam suhu yang agak macam panas sikit. Tak payah kita nak exercise terlebih dahulu. Terus dia dapat peluh dekat sana. Tapi kepada anda yang mungkin dah pokai selepas raya tu, jangan berangan lah nak pergi gym ya. Nanti tak pasal-pasal pula bajet yang dah kurang tu lari habis. Sebabnya yang paling murah sekali, Fazli dia pergi gym lah, dia banyak duit, tak apa. Yang paling murah sekali, bukan paling murah, tak perlu bayar. Pergi ke taman-taman yang ada perumahan mewah sikit. Sebab biasa taman permainannya besar, di sebelahnya untuk mainan kanak-kanak, di sebelah tu dia buat macam ala-ala gym. Pernah pergi tak? Dia ada. Tak adalah yang angkat berat tu kan, untuk pumping, untuk gayut-gayut tu, lepas tu yang cycling pun ada. Ada banyak. Biasa di taman permainan yang besar-besar memang ada ruangan itu. Jadi main gym kat situ lah. Kita tak payah bayar. Sambil-sambil kita beriadah bersama keluarga, kita dapat menyihatkan tubuh badan kita. Sebab gym ni mahal sebenarnya kan? Tengok juga tempat. Syaril, kalau Syaril tahu ada yang satu gym tu, per entry RM5 je. Yelah, itu yang murah lah kan. Dia nak tak nak harus disiplin lah. Kan? Nak pergi gym tu. Itu yang penting sekali. Yang penting janganlah sampai kita pokai. Tak kira selepas raya ke bila-bila pun, jangan sampai kita pada tahap pokai. Okey, jom kalau kita boleh ada nak cakap lagi. Kata saya nak baca kat Facebook ni. Bolehlah baca. Sebab banyak komen sebenarnya. Kesian pula kalau kita tak respon kan. Okey, siapa? Kejap. Saya tengok yang mana belum baca. Ni.
Fresh Fai ni. Okey, Faris Fai katanya setakat ini taklah pokai sebab baru setahun duduk rumah sendiri, belum buat open house. Raya kat rumah mak bapak dan sanak saudara je. Kad kredit saya ada tapi hanya guna bila perlu je. Bagus untuk travelling, kerja atau belian yang memerlukan cash besar. Tak berani nak withdraw banyak cash kalau guna kad kredit. Saya pastikan untuk bayar balik itu dulu. Okey, itulah bagus Faris Fai. Kat tim saya dah baca. Tadi dia timbang-timbangkan tadi tu. Ni. Siapa? Arif Sulaiman katanya setuju dengan tips dari Cik Puan Fiona Tahir. Bagus. Perancangan itu penting dalam setiap perkara. Antara elemen untuk merancang kewangan kita dengan menabung dengan takaful sekadar pandangan. Betul? Tak salah. Bikoko dah baca? Belum. Bikoko katanya sepatutnya bajet raya dah disediakan secukupnya sebelum raya. Jadi kekurangan bajet selepas raya yang tidak timbul. Ini kes kalau yang dah terlanjur lah kan orang kata. Ahmad Fairuz Tajri dah baca. Katanya perunding kewangan tahu dah apa itu income aktif, income apa ni, residual, income pasif. Ceritakan yang mana sepatutnya rakyat sertai. Macam tadi itulah, macam kalau kita nak simpan duit tu macam-macam benda yang kita boleh buat tu. Okey, itulah antaranya. Wan Mina Kronik dah baca? Wan Mina Kronik tengok dia suka tengok promo si Wan Mina Kronik ni. Siapa yang berlakon. Okeylah, baguslah. Okey, baik, itu antara komen-komennya. Terima kasihlah kepada anda yang beri komen. Kita harapkan apa yang cuba kami bawakan dalam perbincangan hari ini setidak-tidaknya dapat memberikan perancangan kepada anda supaya janganlah tersalah pilih alternatif yang salah. Komunikasi dengan ahli keluarga itu penting, tambah pendapatan melalui perniagaan itu juga penting. Ya, betul tu. Seperti mana yang Puan Fiona katakan tadi, kalau kita rasa macam kewangan kita tidak mencukupi, janganlah kita nak pinjam along kan dan sebagainya. Gunakan orang yang terdekat terlebih dahulu kan. Ahli keluarga terdekat. Kalau tak ada, barulah kita boleh fikirkan cara-cara yang lain. Okey, baik, kita nak berakhir di sini. InsyaAllah minggu depan kita akan kembali ke udara seperti biasa. Isnin 9.05 malam dengan tajuk, tak ada tajuk lagi? Belum lagi. Tak ada tajuk lagi. Okey, kita akan cuba cari tajuk mengikut situasi semasa lah. Okey, insyaAllah. Jadi terima kasih atas perhatian anda. Saya Syaril. Saya Fazli Fuad, mewakili penerbit kami, Faiz Syaki, Mak Roziki. Okey. Ingin ucapkan Selamat Raya juga. Selamat Raya, kosong-kosong. Kosong-kosong. Semoga anda terhibur dan juga telah pun mendapat informasi dalam paparan yang telah pun kami sediakan tadi. Pastinya dalam suara kita. Hak kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.